Okay, so kita tengok contoh satu. Satu objek berjisim 3 kg. Okay, so bila kamu baca, so tolong buat tuliskan apa-apa information yang you tahu. Okay, M sama dengan 3 kg. Okay, tulis sahaja. M sama dengan 3 kg. Bergerak dengan hal laju seragam apabila daya 6 Newton. So F sama dengan 6 Newton. Okay, bertindak ke atasnya seperti pada darjah A. Okay, jika daya yang bertindak itu ditambah menjadi 15 Newton seperti pada darjah B, berapakah daya paduan yang bertindak dan pecutan objek itu? Okay, now you see the keyword. Okay, keyword dia adalah hal laju. Keyword adalah hal laju seragam. Okay, hal laju seragam. Apa maksud dia? Kalau objek itu bergerak dengan hal laju seragam, maksudnya tak ada apa? Tak ada pecutan. Okay, maksudnya kita tahu pecutan adalah kosong. Okay, ini adalah kosong. Okay, so kenapa pecutan boleh kosong sedangkan saya bagi daya? So apa yang ada atau apa yang missing dekat sini? Okay, yang missing adalah daya geseran. Okay, so daya geseran. So bila you tengok soalan dia ada hal laju seragam, kamu maksudnya pecutan adalah kosong. Okay, so you know dia adalah daya geseran. Okay, daripada soalan ini dia tak bagi tahu kamu daya geseran berapa. Okay, so kalau kita ada daya geseran dekat sini. Okay, so F, saya tulis F kecil ya. Okay, F kecil. Okay, so F net. Okay, net maksudnya hasil. Saya guna bahasa Inggeris lah. Okay, F net maksudnya daya bersih. Okay, F net ini adalah daya bersih ya. Sama dengan okay, F F ini adalah berapa yang saya tolak. Tolak daya geseran. Okay, dan kamu tahu daya geseran ini dia tak ada, daya bersih ini sebab dia tak ada pecutan. So F sama dengan MA. So A adalah kosong. Jadi saya tahu F net adalah kosong juga. Okay. So F yang saya tolak adalah 6 Newton. Dan daya geseran berapa saya tak tahu. Tapi saya tahu hasil dia adalah kosong. So F adalah 6 Newton. Okay. Oleh itu daya geseran sini adalah 6 Newton. Okay. So bila kita tengok balik 6 Newton tolak 6 Newton, so akhirnya tak ada pecutan. Okay. Tak ada pecutan tidak maksudnya dia tidak bergerak. Okay. Okay. Selalu pelajar dia confused. Dia ingat okay, kalau tak ada daya, that means dia tak akan bergerak. Okay, no, tak semestinya. Kalau objek itu dia sedang bergerak, okay, mungkin dia kekal pada hal laju yang seragam. Okay, dia kekal, dia tak pecut. Dia kekal 2 meter per saat contohnya. Tapi kalau dia tak ada pecutan, maksudnya daya bersih dia kosong. Okay, dia masih boleh bergerak. Kalau saya tolak contohnya saya tolak ini. Okay, daya geseran dia mungkin 3. Daya tolak pun 3. Okay, dia masih boleh bergerak. Cuma dia tak ada pecutan. Dia tak ada pecutan. Okay, so selalu pelajar ingat, tak ada daya, that means tak akan bergerak. Okay, no, tak semestinya. Okay, seterusnya, jika daya bertindak itu ditambah menjadi 15 Newton. So sekarang dengan situasi yang sama. Okay, daya geseran ini adalah 6 Newton. Okay, sekarang saya tambahkan daya tolak jadi 15 Newton. So sekarang daya paduan. Okay, daya paduan maksudnya daya bersih lah. Okay, dia nama yang lain, daya bersih. Okay, daya bersih. So berapakah daya bersih yang bertindak? So sekarang F net, okay, net kecil ya, sama dengan F tolak F. Okay, di mana F adalah daya tolak. Sekarang saya tolak 15 Newton. Dan daya geseran adalah 6 Newton. Jadi 9 Newton. Okay.
Itu adalah jawapan untuk 1. Okey, jawapan untuk 1. Okey. Okey. Macam mana saya nak tahu daya geseran adalah 6 Newton? Mungkin dia 5. Mungkin dia 6, mungkin 7. Macam mana nak tahu sebenarnya? Keyword dia adalah hal laju seragam. Okey, kalau bayangkan, kalau you tolak dengan 5 Newton, sedangkan daya geseran adalah 6 Newton, objek itu tak akan bergerak. Okey, tak akan bergerak. Okey, kita tengok balik kita punya contoh tadi ya. Okey, yang ni kan. Okey, saya clearkan. Okey. So kalau so selagi saya tolak dengan daya yang kurang daripada daya geseran yang sepatutnya, dia tak akan bergerak. Okey, tak akan bergerak. Okey, 94 Newton. Okey, tak akan bergerak. Okey, kecuali saya melebihi daya itu, dia akan bergerak. Okey, bila tak dapat bergerak, bila saya kekalkan daya itu, dia akan bila daya sama dengan daya geseran, dia akan bergerak dengan hal laju seragam. Okay. This is something maybe bila kamu pergi level yang lebih tinggi, kamu akan nampak lah. Okay. Okay. So jawapan, saya punya hilang. Okay. So yang 2, okay, 1 F net sama dengan F tolak F kecil. So 6 Newton, 15 Newton tolak 6 Newton sama dengan 9 Newton. Ini adalah daya bersih. Okey. Okey, tolong net tuliskan kecil ya. Okey, tuliskan kecil. Okey, kedua pecutan. So sekarang F ini merujuk kepada daya bersih dia. Okey, sama dengan MA. Okey, jangan keliru dengan bila tulis F. F itu apa sebenarnya? Okey. So bila saya tulis daya bersih, saya akan biasa tuliskan F net. Okey, F net. Okay. So 9 sama dengan M adalah 3 darab A. So A adalah berapa? 3 ms negatif 2. Okay. Okay ya. Okay. So F net tuliskan macam F net tulis macam ini. F net. Okay, net force. Dalam bahasa Inggeris dia panggil net force. Maksudnya hasil lah, okay. Daya yang hasil dia berapa. Okay. Okay. Dan bila kita buat soalan, bila ada gambar, kalau boleh you lukis. Kalau soalan tak bagi gambar, you lukis. Kalau soalan bagi gambar, you jangan bagi dia cantik. You boleh conteng saja. Okay. Saya tahu sini adalah F. Conteng sahaja. Okay. Jangan risau. Takkan tolak markah. Okay. Sama juga kalau you buat matematik atau nilai tambahan, conteng sahaja. Okay. Conteng supaya dapat nampak apa maklumat yang tidak ditunjukkan. Okay. Alright, so kita tengok kepada soalan seterusnya. Okay. Contoh 2, sebab kereta berjisim 1500 kg. Sorry, saya tertinggal sini kg ya. Kg bergerak pada hal laju 20 meter per saat diberhentikan dalam masa 5 saat apabila brake-nya dikenakan. Hitungannya pecutan. So first kamu nak carikan A adalah berapa. Okay, so practice tuliskan. Okay, M adalah 1500 kg. Okay, so diberhentikan. So maksudnya U adalah 20 meter per saat. Lepas tu V adalah 0. T adalah 5 saat. So carikan A berapa.
dan F berapa. Okay. So, untuk carikan A, formula dia adalah V tolak U bagi T. Okay. So, V adalah berapa? 0 tolak 20 bagi 5. So, jawapan adalah negatif 4 meter per saat kuasa 2. Okay. So sorry, I cannot write. I cannot use the word. So you tahu macam nak tuliskan. Okay. MS negatif 2. Okay. Please MS negatif 2. Okay. Okay, ini adalah untuk soalan 1. Okay. Soalan 2, daya yang break. So bila kita mau berhentikan kereta, so kita perlukan daya. Okay, daya. So daya ini adalah daya untuk break kan. Okay, kita nak break kan supaya dia akan slow down. Ni apa cut? 4 meter per saat kuasa 2. So M 1500 darab A adalah negatif 4. So kamu dapat negatif 6000 Newton. Okay, so jawapan negatif 6000 Newton. You might ask me, kenapa negatif? Okay, ingat daya adalah quantity vector, dia ada arah. So dia mungkin boleh ke depan, ke belakang. Ini maksudnya dia pergi ke belakang. Dia bertindak cuba menghalang. Bertindak ke belakang. Okay. So itu adalah daya membreak. Okay. Seterusnya, okay, hubungan antara A dengan F. Okay, A dengan F. So kita tahu kalau jisim dia kekal, kalau F semakin besar, semakin banyak daya, semakin kuat you tolak, dia akan lebih cepat ke lebih lambat? Lebih cepat. So, kita panggil berkadar terus. Okey, berkadar terus. Berkadar terus. Berkadar terus. Terus. Okey, so dia akan straight line. Okey, straight line. Macam ini. Okey, straight line macam ini. Okey. Kemudian untuk hubungan antara A dengan M, so kalau daya yang sama, saya tolak dengan daya yang sama. Tetapi kalau semakin banyak jisim, semakin berat, so dia akan semakin perlahan. Okey, A akan berkurang. So yang ini berkadar songsang. Okey, berkadar songsang. Okey, so dia punya bentuk dia macam nak lukis. Okey, bentuk dia akan macam ini. Okey, macam ini. Okey. Okey. Dan A dengan 1/m. Okey. Dia berkadar songsang dengan M. Okey, berkadar songsang dengan M. Tapi berkadar terus dengan 1/m. Okey, 1/m dia terbalik. Maksudnya kita nak cakap dia berkadar songsang dengan M punya songsang. Okay. Kalau bahasa dalam matematik, you tahu negatif, positif kan. So, berkadar songsang dengan M punya songsang. Apa maksud dia? Maksud dia berkadar terus dengan M lah, itu maksud dia. Okay. So, kalau yang ini berkadar songsang dengan M, so berkadar terus dengan 1/m. Itu maksud dia. Okay. So, yang ini dia adalah satu straight line ke atas. Okay, ke atas. Okay, sebab ini M punya songsang. Okay, berkadar terus dengan M punya songsang. Ini berkadar songsang dengan M. Okay, itu beza dia. Okay, macam you belajar matematik tambahan. Okay, F inverse. Okay, kalau you ada G, F inverse, so fungsi dia adalah G.
Okay, F inverse dia akan jadi satulah, jadi balik kan. Okay. Jadi, okay, saya clearkan. So, A berkadar terus. Okay, kita akan lukis macam ini. Ini macam alpha. Okay, alpha. Ataupun bentuk dia macam ikan. Okay. Okay, yang ini berkadar songsang. Okay, so tolong tambah dengan ini. Okay, silap saya. Okay, berkadar songsang dengan 1/m. Tapi dengan makna yang lain, berkadar terus dengan 1/m. Okay, berkadar songsang dengan m. Okay, berkadar songsang dengan m. Berkadar songsang dengan m. Okay, dengan m. Tapi yang ini berkadar terus. Okay, nasib baik saya tak jadi cikgu seni ya. Berkadar terus dengan apa? 1/m. Okay, dua-duanya sama. Okay, sama saja. Berkadar terus dengan 1/m. Okay, berkadar terus dengan f, berkadar terus dengan 1/m. Okay, this one only look at this. Ni look at the whole thing. Okay, dua maksud dia sama. Okay. Okay, right. Okay, kita tengok latihan. Okay. Satu jasad berjisim 200 gram ditarik dengan daya 8 Newton. Okay. So, tuliskan info yang kamu tahu. So, jisim M adalah 0.2 kg. Okay, kalau you dah familiar, you terus tukar saja. Okay, tukar saja. F adalah 8 Newton. Okay, pembukaan yang licin. Licin maksudnya tak ada daya geseran. So, A adalah berapa? Okay, very easy. Guna formula F sama dengan MA. Okay, F sama MA. So, A adalah F bagi M. Mana 8 bagi 0.2. Dapat 40 meter per kuasa 2. Betul tak? Betul kan? Okay. Siapa kalau ada soalan boleh buka speaker lah, sebab saya mutekan semua, tapi kalau you nak cakap you boleh buka speaker. Okay. 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 Soalan 2. Dua daya bertindak ke atas suatu jasad berjisim 4 kg. Okay. So M adalah 4. Okay. M sama dengan 4. Okay. Okay. M sama dengan 4. Tentukan pecutan jasad. Okay. So kita nak carikan daya bersih. Kita ada dua daya. Satu ke kanan, satu ke kiri. Apa daya bersih dia? Siapa yang menang? Okay. Kanan yang menang. So F net sama dengan 8 Newton tolak 2 Newton. Kalau kita nak tulis net pun tak apa. Okay. Sebab ini kebiasaan saya. Sebab bila kita belajar universiti, kita akan labelkan. Okay. So F daya bersih adalah 6 Newton. Ini adalah daya bersih kan. Okay, daya bersih. So formula F sama dengan MA. Okay. So A sama dengan F per M. Mana F adalah 6 dan M adalah 4. Jawapan adalah 1.5 MS negatif 2.
Okey, ingat jawapan jangan tinggal dalam bentuk pecahan. Okey. Kalau saya bagi tanya 100/22. So berapa nilai dia? Kamu tak tahu kan? Okey, walaupun itu nombor sebenar, tapi kita tak tahu berapa nilai dia. Kita tak tahu berapa, sangat susah nak agak. Tapi saya bagi tahu 4.8 something. You dah tahu itu adalah anggaran dia. Okey. Lepas tu nyatakan arah gerakan dia. Ke mana? Ke kiri ke kanan? Okey, ke kanan. Okey, sebab daya bersih dia ke kanan. Okey. Yang menang adalah kanan. Okey. Okey, seterusnya kita tengok soalan 3. Sebuah troli berjisim 2 kg bergerak dengan laju 6 meter per saat melalui permukaan kasar. So, you nampak ada permukaan kasar, itu maksud dia ada daya geseran. So, akhirnya dia berhenti. Tentukan daya geseran yang terdapat pada permukaan kasar. Okey, so you tengok soalan ni, dia bagi you M 2 kg, laju 6 meter per saat. Ini adalah jarak 2.8 meter. Okay, so you kena recall balik. Okay, kita dah belajar formula pada 2.1 kan. So kita ada S 2.8 meter. Ini adalah U. Akhirnya berhenti. So soalan tak bagi kamu V berapa. Tapi daripada soalan you kena label. V adalah kosong. Okay, M adalah 2 kg. Jadi, saya nak carikan apa dulu? Okay, daya geseran. Saya nak carikan F. Okay, saya tahu formula F sama dengan MA. Tapi saya tak ada A. Macam nak cari? That means saya nak cari daripada sini. Macam mana saya nak cari A? Okay, so ingat balik kita ada berapa formula untuk gerakan linear kan? Okay, kalau you masih ingat, kita ada formula mana? Okay, masih ingat tak? Saya cuba buka. Okay. Saya tak dapat buka amalan dia. Okay. Very hard for me to find. Okay. Give me 1 second. Saya buka buku teks lah. Saya rasa buku teks ada. Okay, buku teks. Okay. Saya tahu sebenarnya, tapi saya nak tunjuk kamu macam mana saya nak carikan. Okay, di mana saya cari formula ini. Okay, this one. Okay, V sama dengan U tambah AT. S sama dengan half U tambah VT. S sama dengan UT tambah half AT square. V square sama dengan U square tambah 2AS. Okay, so sebab you ingat tengok balik soalan. Soalan tak ada masa. Kita bagi you masa. So means formula ini boleh out. So kita guna formula V square sama dengan U square tambah 2AS. Okay. Okay. So V square sama dengan U square tambah 2AS. Okay. So V kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 tambah 2AS. Okay. Kosong sama dengan U adalah 6 kuasa 2 tambah 2. Kita nak carikan A berapa. S adalah 2.8. Okay. So
Negatif 36 sama dengan 5.6A. So, A adalah berapa? A berapa? Okay, press your calculator. Negatif 36 bagi 5.6. Negatif 6.43. Okay. So, negatif 6.43 ms negatif 2. Okay. So, F sama dengan MA. Kita tahu kereta ini mengalami yang pecutan. So, kita perlu breakkan dia. So, M adalah 2 darab negatif 6.43. So, dapat jawapan negatif 12.86 Newton. Okay. Itu adalah daya geseran. Ini daya geseran. Okay. Okay. 12.86 12.86. Okay, saya buat satu soalan lagi. Yang lagi 2 soalan, kamu boleh cuba buat. Okay, soalan 4. Okay, so this time I try to draw. Okay, lukis saja. Okay, satu jasad berjisim 2 kg. Okay, 2 kg. Apabila ia ditarik di atas meja ufuk. Okay, ufuk maksudnya plane, horizontal. Okay, melintang lah. Maksudnya satu permukaan mendatar dengan daya 5 Newton. Okay, so saya tarik dengan 5 Newton. Dia bergerak dengan hal laju seragam. Okay, so saya tengok keyword hal laju seragam. So ini maksudnya A adalah kosong. Okay, A adalah kosong. So bila A adalah kosong, maksudnya daya bersih adalah kosong. Okay, dia tak ada pecut pun. Okay, kosong Newton. So ingat daya bersih kita kena carikan daya tolak daya kan. Okay, daya tolak daya. So maksudnya dia ada daya geseran dekat sini. Okay, saya gunakan F kecil. Okay, so A berapakah daya geseran? Okay, berapakah daya geseran? So kita tahu bila F net sama dengan kosong, maksudnya daya yang saya tarik mesti sama dengan daya geseran. So F adalah 5 Newton. Okay, 5 Newton. Okay. Untuk B, pecutan dihasilkan apabila jasad ditarik dengan daya 17 Newton. Sama dengan soalan tadi kan. Sekarang saya cuba tambahkan daya tarik. Okay. F net sama dengan F tolak F kecil. Sekarang 17 Newton tolak 5 Newton. So saya ada 12 Newton. Okay. Sekarang daya bersih yang saya ada adalah 12 Newton. Okay, 12 Newton. Okay. And then saya kena carikan berapa pecutan. Okay. So F sama dengan MA. Okay. Di mana F ini bukan F biasa saja. F ini adalah daya bersih, iaitu 17 Newton. Okay, 12 Newton.
12 Newton. Okay. Jadi 12 Newton sama dengan M adalah 2 darab A. So A adalah berapa? 6 ms negatif 2. Okay. Okay, itu saja. Okay, ada soalan? Kalau ada soalan boleh bercakap ataupun boleh tanya. Okay, hari ini hari ketiga untuk perintah kawalan gerakan. So kita ada 11 hari lagi lah. Okay, so dengar arahan lah. Okay, jangan keluar. Okay, jangan pergi mana-mana. Tengok buku, tengok YouTube, tengok apa-apa je lah kat rumah. Okay, try to find something to do. Okay, mana kerja yang belum siap, tolong siapkan. Okay, so Sabtu Ahad kita akan rehat lah. So mungkin hari Isnin kita ada kelas lah. Okay. Dan bila saya bagi you quiz, boleh buat je. Okay. Kamu boleh guna handphone buat je sebab senang saja. Cuma choose A, B, C, D. Okay. Ini satu persediaan untuk kamu semak sama ada kamu faham ke tidak. Okay. So kalau ada soalan lagi boleh tanya. Okay. Kalau tidak, happy weekend dan minum banyak air sebab kadang-kadang kita bosan kat rumah, kita tak minum air, kita pun akan fikir sini sana, ingat kita pun kena virus. Okay? So apa-apa pun jaga kesihatan diri. Okay? So itu sahaja. Terima kasih dan have a good weekend. Okay, bye-bye. Bye-bye. Bye. Okay, thank you. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, sir. Okay, bye-bye. Thank you, sir. Okay, bye-bye. Welcome.